Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang insan mulia telah bertanya tentang, dia telah dengar ada syarahan oleh ustaz-ustaz bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah masa saat dilahirkan telah siap dikhitan. Tahu khitan tak? Orang Melayu bilang sunat, telah siap disunat. Baiklah, ini adalah fatwa. Ini adalah fatwa. Keterangan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam As-Saghir Al-Awsat, dan dalamnya ada seorang insan perawi namanya Sufyan Ibnul Fazari. Satu antara mereka yang meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir telah terkhitan. Satu antara perawinya adalah Sufyan Ibnul Fazari, sedangkan dia adalah perawi yang tertuduh dusta. Dia adalah perawi yang tertuduh memang ahli pembohong, maka periwayatannya tidak diterima kerana Sufyan Ibnul Fazari adalah perawi yang dituduh pendusta. Demikian juga hadis-hadis yang semakna, semuanya adalah lemah. Ini kata Imam Az-Zahabi. Dan kami tidak mengetahui kesahihan hadis tersebut. Ulama hadis pun tidak tahu bahawa itu hadis adalah sahih. Dia adalah benda yang amat ganjil dan tidak sah. Dan kalau ia bukan hadis yang sahih, bagaimana ia boleh dikatakan hadis yang mutawatir? Apa makna mutawatir? Mutawatir artinya adalah ramai orang yang berkata dia adalah betul, sehingga tidak boleh dikatakan ia adalah sebuah hadis dusta. Tapi dia tidak sahih, dia tidak ada keabsahannya. Baik. Dan dia bilang ada pun perkataan bahawa hal tersebut merupakan pengkhususan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka dah kalah. Mereka diberitahu hadis itu tak sahih, mereka ping benda lain. Oh, ini adalah khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Mana? Mereka dah kalah bahawa hadis itu tidak sahih, maka mereka mencari jalan untuk menegakkan benang yang basah. Maka mereka bilang itu adalah pengkhususan hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bukan untuk nabi-nabi yang lain. Dia bilang tak boleh berkata demikian kerana landasannya tidak sahih. Hadis itu sendiri tidak sahih. Bagaimana anda boleh bilang ia adalah pengkhususan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anda tahu apa pengkhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pernah dulu baginda berjalan pada dua kuburan. Kemudian baginda bilang dengan para sahabat, aku dengar mereka berdua sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu antara mereka diazab dalam kubur kerana tak cuci betul selepas qada hajat. Yang lagi pula dia adalah namam, pembawa mulut, pembawa berita yang palsu. Maka baginda pun ambil dua batang daun korma. Anda tahu daun korma? Dia macam daun kelapa lah. Macam daun kelapa yang masih hijau, dan diletakkan atas kubur kedua orang ini. Dengan baginda berkata, aku berharap agar selagi pun daun kurma ni masih hijau, mereka di dalam kubur akan diampunkan atau diringankan azab pada ketika itu. Itu adalah antara pengkhususan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda ada berapa pengkhususan. Antara lain adalah bila baginda berpuasa berhari-hari, baginda tidak merasa lapar dan dahaga. Baginda pernah menegur beberapa para sahabat. Dia bilang, kami pun nampak anda berpuasa berhari-hari, maka kami pun berpuasa wisal. Tahu puasa wisal? Puasa berterusan without stop. Kita berpuasa lebih kurang 14 jam, lepas tu kita berbuka puasa 4 jam, paling 14 jam paling maksimum. Mereka berpuasa berterusan 72 jam, tambah lagi 24 jam. Baginda bilang, jangan kamu mengamalkan demikian. Aku bila lapar, aku diberi makan oleh Allah. Bila aku haus, aku diberikan air oleh Allah.
Maksudnya baginda tidak rasa dahaga dan lapar macam kita orang biasa. Manakala orang biasa mereka ada sifat lapar dan dahaga. Jadi anda jangan ikut cara baginda sallallahu alaihi wasallam kerana dia memberatkan bagi umat baginda tapi tidak memberatkan bagi diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas ini adalah hadis yang tidak sahih. Dan dia bilang, maka Imam Ibnul Qayyum bilang dia adalah terbukti tidak benar. Dia adalah terbukti tidak benar. Dan setiap insan lahir dalam keadaan kesempurnaan. Dan keadaan yang sempurnanya tidak terhitan dan sebagainya, itu adalah keadaan dia yang sempurna. Kemudian diperbaiki saat dia telah dilahirkan pada hari yang ke-7, dilakukan khitan oleh Datuk Nabi Muhammad SAW. Jadi meskipun kata-kata ini mungkin akan disebut oleh ustaz-ustaz Singapura ataupun Malaysia, tidak mungkin sebahagian mereka tidak terlalu tidak meneliti sebab ini adalah hadis yang sahih ataupun tidak. Jadi bila anda sudah tahu dia adalah tidak sahih, maka sama ada anda ingin menegur atau anda berdoa pada Allah agar satu hari nanti ia menemui kebenaran. Cuma jangan sampai jadi gaduh lantaran benda yang sedemikian. Ada itu banyak orang yang sambut Maulid Nabi, ada yang pula tidak menyambut Maulid Nabi, sampai saling tuduh-menuduh satu hal. Dia bilang kamu ni ahli bid'ah, kamu pula ni ahla seorang Wahabi lah, Salafi lah dan sebagainya. Itu starting. Nanti kemudian kita start kata takfir, kamu ni kafir, kafir. Lepas tu apa? Saling berbunuhan antara satu dengan lain. Itu yang perlu dielakkan. Meskipun kita adalah orang Islam, rujukan kita mungkin berbeza-beza. Rujukan kita mungkin berbeza-beza, tapi rujukan pada imam-imam si Imam Al-Zahabi, Imam As-Suyuti dan Imam Ibnul Qayyum mengatakan bahawa hadis itu adalah tidak sahih. Dan kalau dia tidak sahih, bagaimana pula ia boleh jadi satu pengkhususan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada satu hadis menerangkan tentang pengkhususan hanya untuk Nabi, hadis itu pun perlulah hadis yang sahih. Jadi walhasil kalau anda dengar, anda jangan keliru, anda jangan panik. Anda sudah tahu bahawa jawapannya adalah ia tidak sahih, maka jangan digaduh-gaduhkan. Anda tahu muncul sifat berlebih-lebihan, ghulu dalam memuji seseorang. Ada sifat yang berlebih-lebihan dalam memuji seseorang. Dan kalau terpuji terlebih-lebih, saya baca Rubaiyat siapa nama itu, dia bila puji seorang wanita tu, ya, bila dia puji seorang wanita, macam wanita tu dapat digambarkan depan mata kita tu. Wow. Bila dia puji arak, rasakan besok nak pergi kedai arak, nak beli, nak minum tu. Itu cara dia memuji sampai menarik hati dan kadang-kadang boleh berlebih-lebihan. Ada tu macam Ibn Sina, doktor Islam, namanya Avicenna. Dia meskipun seorang Islam, tapi dia minum arak. Dia bilang, aku telah buat perjanjian dengan Allah. Aku bukan sengaja nak minum arak untuk mabuk-mabuk, tapi aku yakin arak dapat menajamkan minda aku. Hello, dua, anda terima tak? Saya minum arak bukan nak mabuk, tapi minum arak untuk apa? Tajamkan minda saya. Boleh tak yang haram menjadi halal, halal menjadi haram? Nabi pun tak buat perjanjian macam ni dengan Allah. Bila orang Islam berada di Mekah sebelum hijrah, memang arak belum ada pengharamannya. Tapi bila baginda telah berhijrah ke Al-Madinah, turun ayat mengharamkan. Maka para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam mula memecahkan takar-takar arak mereka. Dan mereka bilang, sekarang arak sudah tidak halal untuk kita. Mereka memecahkannya. Dan mereka sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Tapi dia ni bilang bahawa aku minum arak bukan untuk mabuk-mabuk. Aku minum arak adalah untuk menajamkan minda saya. Is that acceptable by you? Adakah ia boleh terima oleh anda?
Nanti ada orang bilang, saya mabuk Ustaz mencari inspirasi, nak karang syair saja, nak hantar lagu dengan kumpulan, dengan apa? Kumpulan Khalif Baskers. Tahu Khalif Baskers tak? Baru-baru ni nyanyi lagu roman cinta bagi apa? Bagi kumpulan Mojo kan. Buat orang ini muda, tapi suara dia Masya Allah. Saya tak dengar orang cakap, Ustaz pun tak dengar. Ya. Dari walhasil, anda tidak boleh buat alasan sesuatu yang tidak sahih untuk menunjukkan suatu kebenaran. Saya banyak lihat ada orang masa dengar azan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia ambil tangan dia baca sesuatu, marhaban bil qailina adlan marhaban bi qurrati a'yuni Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang pada penyujuk mataku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disapu pada matanya 3 kali. Katanya tak akan dapat penyakit buta ataupun cataracts. Lepas 6 bulan cataracts juga. Itu adalah contoh hadis palsu yang tidak pernah dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang dikurang apa? Vitamin apa? Vitamin A lah untuk mata dan sebagainya dan sebagainya. Jadi walhasil dulu saya pun demikian juga. Semua hadis saya ambil saja. Kemudian bila kita semakin matang sebagai seorang Muslim, kena berhati-hati. Tahukah anda zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang laki-laki telah ditangkap kerana menulis 4,000 hadis palsu. Satu orang buat hadis palsu 4,000, habis yang lain macam mana? Kalau tangkap 10 orang, satu orang 4,000, 10 orang, hello, 40,000. Satu laki-laki, dia berniaga harisa. Tahu harisa? Daging kambing yang direbus itu tau, kemudian dimakan dengan madu. Dia punya bisnes down, jatuh. Kemudian dia pun buat hadis palsu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu ketika baginda mengadu pada Jibril tentang apa? Tentang ED. Tahu ED tak? Erectile dysfunctional. Laki-laki, kalau anda ada kencing manis, anda dah tak aktif, anda punya bateri macam nak dekat satu bar gitu, ya, anda tidak selelaki, seperkasa. Maka baginda mengadu pada Jibril lemah syahwat. Maka Jibril bilang, ya Muhammad, makanlah harisa yang menguatkan syahwat dan menguatkan pinggang kamu. Bila hadis palsu ini tersebar, orang beratur buat kedai. Orang beratur siapa? Orang percaya bahawa Nabi telah mengadu pada Jibril, dan Jibril bilang, ya Muhammad, kalau nak kuatkan syahwat, makanlah harisa, dan juga kerana dia dapat menguatkan syahwat dan menguatkan punggung. Maka demi bisnes bungtang cali. Pasal apa? Menggunakan hadis palsu. Tentang orang bilang, kalau anda berzikir dengan tasbih kuka. Tasbih kuka. Anda dengar tasbih kuka adalah jenis kayu yang diguna untuk membina bahtera Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kan? Ustaz-ustaz ini beli 1 dozen tasbih kuka di Jabal Rahmah yang jual budak Bangla. Satu ikat cuma harga 25 rial. Satu ikat tau. Mana ada 1 dozen, 12 utas, dia beli dengan 25 rial. Oleh kerana anda telah termakan dengan kata mereka bahawa tasbih kuka ni adalah diperbuat daripada kayu bahtera Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Seutas orang berani beli sampai $250. Seutas orang berani beli sampai $250. Kali 12, ribu-ribu bintang mari. Lumayan tak? In the end, para saintis bikin research di Gunung Judi, bahtera itu terhampar, terdampar. Mereka bilang dia punya material adalah white teak, kayu jati. Daripada mana datangnya? Kayu koka. Anda kena goreng lagi macam ikan bilis untuk makan dengan nasi lemak di Farrer Road. Kita asyik kena goreng aja. Fed up tau.
Apa nak dibuat lantaran kita tak berani nak tanya. Nak tanya kurang ajar. Kalau kurang ajar tak dapat berkat ilmu. Siapa bilang, siapa bilang, siapa bilang. Mana baginda berada di atas mimbar, seorang badui masuk dan bertanya, "Ya Rasulullah, bila kiamat?" Baginda bilang, "Apa yang kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat?" Dia bilang, "Aku siapkan kasihku untuk Allah dan Rasul." Maka baginda bilang, "Anta ma'aman ahab." Kau akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Al-mar'u ma'aman ahab. Laki-laki itu seorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Bertanya perlu, nanti kita apa? Sesat jalan, betul kan? Jadi jangan malu bertanya. InsyaAllah Allah akan bantu kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak contoh Nabi mesti ada sayang, mesti ada kasih. Kita dah gila bayang apa saja yang pasangan kita minta, semuanya kasih. Semuanya kasih. Bang, you sayang I tak? Sayang. Boleh kita tingkat 2 tepi tangga? Ada apa sana? Golden chance. Bagi layang baca 10,000 pun tak apa. Dah sayang. Kalau hati dah sayang, rela berkorban segala-galanya. Baiklah, cinta tu membawa kepada ketaatan. Tapi kadang-kadang orang salah faham. Kita sayang bukan kita kena QC. Tu QC tak? Queen control, tidak. Sayang tu sayang, tapi kadang-kadang orang salah faham sebagai queen control. Macam baginda sallallahu alaihi wasallam sayang dengan keluarga baginda dan isteri baginda. Kalau baginda berada di rumah, baginda sapu rumah. Ada suami isteri sapu rumah? Ada alhamdulillah. Baginda ambil air di telaga. Baginda jahit baju baginda sendiri, dan baginda menampal jubah-jubah baginda yang koyak dan menjahit atau dia baginda buat memperbaiki sandal baginda yang telah pecah. Itu adalah perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, bila baginda berada di rumah, baginda buat kerja wanita dan hanya keluar bila azan dilaungkan. Kerana baginda akan jadi imam untuk salat tersebut. Jadi sebab cinta bawa pada ketaatan. Tapi kadang-kadang cinta dan mentaati dan ada cinta yang tak mentaati. Cinta dan mentaati macam contohnya seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, dia diberitahu oleh baginda kita akan berhijrah. Dengan segera ia membeli 2 keldai. 2 keldai, satu kenderaan dia sendiri, satu kenderaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda beli keldai namanya adalah Qaswa. Kadang-kadang orang bilang Kuswa, tapi tak dikenal dengan Kuswadinata. Dia beri pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia suruh anaknya standby. Kita akan berada di mana? Di Jabal Thawr. Aku perlukan kamu selama 3 hari ini antar makanan 3 kali sehari dan bekalkan baginda dengan susu segar. Maka hamba sahaya Gembala Abu Bakar disuruh mengembala dekat dengan kawasan Jabal Thawr agar baginda dapat dibekalkan dengan susu segar, dan juga itu tapak kaki keldai-keldai dan kambing-kambing dapat memadamkan tapak kaki Nabi dan Abu Bakar yang naik turun kawasan itu. Kemudian anaknya bernama Asma bawa makanan untuk kita berdua, bawa makanan 3 kali sehari. Dan anaknya bernama Abdullah disuruh oleh Abu Bakar, kau pergi ke Mekah, dengar risik-risik apa kata orang-orang musyrikin selepas penghijraan, perpindahan kita daripada Mekah ke Jabal Thawr. Ini adalah ketaatan yang berasal dari cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pula cinta tapi tidak mentaati. Insan yang gembira saat baginda dilahirkan adalah Abu Lahab. Namanya adalah Abdul Uzza. Nama betul adalah Abdul Uzza. Nama gelarannya adalah Abu Lahab. Dia cinta dengan baginda saat baginda dilahirkan, gembira sangat sampai dia memerdekakan hamba sahayanya bernama Suaibah.
Tapi bila baginda dah dewasa memanggil insan ke jalan Allah, dia adalah insan yang pertama memaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, tabbat laka sa'iral yaum ama da'autana illa lihada, binasalah kamu wahai Muhammad sepanjang hari ini, adakah kamu mengumpulkan kami hanya untuk mendengar kata-katamu ini? Tabbat laka sa'iral yaum, binasalah kamu sepanjang hari ini. Dan bila ia berlalu, Allah turunkan ayat, tabbat yada abi lahabi wa tab, binasalah apa yang dilakukan oleh Abu Lahab dengan tangannya, dan pasti ia akan dibinasakan oleh Allah kerana menghina dan memalukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang yang dia cinta tapi dia mentaati, ada pula yang cinta tapi tidak mentaati. Ada tak di kalangan kita yang demikian? Cinta tapi tak mentaati. Banyak mak-mak bilang, tengoklah Ustaz, anak-anak saya sayang dengan saya, tapi apa saya cakap, dia orang tak mau taat, tak mau dengar. Tengok ada saya bilang, makcik mungkin kata makcik punya pendapat tidak bersesuaian dengan zaman sekarang ini. Makcik nak kahwinkan dia dengan seorang gadis kampung. Budak sekarang mana nak benda-benda kampung? Dia nak semua benda apa? Dia boleh benda import, ya? Dia nak barang-barang yang baru, orang-orang yang baru, sama fikiran, sama pelajaran, sama darjat dengan dia. Jadi mungkin bukan maksud nak tidak mentaati, tapi mungkin kita ni saranan tidak bersesuaian dengan zaman sekarang ini, ya. Dan sebab jangan kecil hati, mungkin ada sebabnya. Sebagai insan dia mentaati, ada insan dia tidak mentaati. Contohnya, ada pernah dengar di Masjid Nabawi di kawasan Ar-Rawdah ada sebuah tiang namanya tiang taubat. Pernah dengar? Pernah dengar tak? Banyak jemaah bila saya bawa ke sana, Ustaz, mana tiang taubat? Sebab anda nak buat apa? Nak pergi sana nak taubat lah Ustaz? Sebab tak payah. Nak taubat pada Allah anywhere, sembarangan, tak perlu ke sana. Bahkan perbuatan sahabat itu pun tidak diredai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nama tiang itu adalah tiang Lubabah. Tiang Lubabah. Bila tahun 8 lepas hijrah, maafkan saya, tahun 5 lepas hijrah, umat Islam telah bertempur dengan Yahudi Bani Quraidah. Orang Islam telah berperang dalam peperangan Khandaq, perang Parit. Perang Parit. Maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dapat mengalahkan orang-orang musyrikin. Kali saja ke Madinah, Jibril bilang, ya Muhammad, kau dah nak buka perisai. Kami para malaikat sedang menuju ke kampung Bani Quraidah. Mereka yang jadi dalang dalam peperangan ini. Bani Quraidah adalah puak Yahudi yang masih tinggal di Mekah, di Madinah, pura-pura baik tapi menikam daripada belakang. Maka baginda pun rasa marah dan baginda melaknat mereka. Baginda pun pakai balik baju besi dan ke sana. Akhirnya lepas 2 minggu pengepungan, mereka surrender. Itu pun mereka agak takabur, arrogant. Mereka bilang, kita tidak mau diadili oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin diadili oleh Abu Lubabah. Abu Lubabah adalah jiran kami sebelum hijrahnya Muhammad ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi dia kenal dengan kita. Meskipun dia Arab, kita orang Yahudi, dah lama berjiran, pasti dia lebih lenient, lebih bertimbang rasa terhadap kami. Maka mereka minta Abu Lubabah, baginda hantar Abu Lubabah. Cuma baginda bilang, kamu ke sana tapi jangan bocorkan rahsia. Kalau mereka enggan menyerah, mereka akan dibunuh semuanya. Ini jangan bilang, suruh mereka menyerah. Kalau tidak, finish lah. Kita perang habis-habisan. Dan banyak kali baginda berikan mereka peluang, tapi mereka senantiasa mengkhianati umat Islam. Maka bila Abu Lubabah ke sana, orang-orang Yahudi Bani Quraidah memang pandai berlakon. Mereka nangis, minta simpati. Maka mereka tanya, ya Abu Lubabah, apa akan berlaku pada kami kalau kami enggan menyerah? Abu Lubabah tak cakap tau, kamu akan dibunuh. Abu Lubabah cuma signal macam ni. Faham? Signal. Sama kan? Ini dengan akan dibunuh samalah. Bila Abu Lubabah dah terbuat begitu, dia pun rasa menyesal. Dia pun keluar daripada perkampungan Bani Quraidah.
Dia tak report dengan Nabi ni. Nabi tunggu-tunggu mana Abu Lubabah. Dia pergi terus ke Masjid Nabawi, suruh isterinya ikat dia di sebuah tiang. Dan dia diikat selama 7 hari 7 malam. Tapi bila nak salat, bini dia datang bukakan ikatan dia lah. Kalau nak makan, nak pergi toilet, mesti dia buka takkan masih dah buang di situ kan. Maka 7 hari 7 malam lagi dia tunggu mana Abu Lubabah. Maka ada orang bilang, ya Rasulullah, Abu Lubabah dia telah cakap telah mengkhianati dan dia takut berjumpa anda di mana di sini. Maka bagi dia bilang, kenapa ia melakukan hal yang demikian? Kalau ia datang pada saya dan minta maaf, pasti saya memaafkan dia. Maka Abu Lubabah tidak enggan dilepaskan dengan baginda sendiri yang melepaskan ikatannya. Bila baginda balik ke Al-Madinah Al-Munawwarah, baru baginda melepaskan tali yang mengikat Abu Lubabah. Tapi baginda tidak reda dengan perbuatan itu. Kalau dia nak minta maaf, terus minta maaf, tak payah nak ikat-ikat badan pada tembok. Tapi tembok itu tiang jadi amat popular. Namanya adalah tiang taubat. Tiang taubat Istiwana Taubah. Itu banyak orang nak ke sana, nak cari mana tiang taubat itu, nak tahu di mana Abu Lubabah telah ikat dirinya. Tapi itu perbuatan yang tidak diredai oleh Nabi, dan ia telah berkhianat. Ia patutnya tak boleh bilang. Rahsia yang baginda bilang jangan cakap, tapi ia telah mengatakannya. Akhirnya dia telah ditukar dengan seorang sahabat lain yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Dihantar oleh baginda pada Yahudi Bani Quraidah. Akhirnya masalahnya pun diselesaikan. It's easy, senang saya cakap, nak fikir-fikir apa lagi. Tapi mereka ni kerana ada sifat belas. Tapi bila anda lihat pengkhianatan orang Yahudi tidak terkata. Maka bila Sa'ad bin Mu'az dihantar oleh baginda ke sana, dia menghukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, and no question asked after that. Khatam ho gaya, finish. Senang kan? Baik, ada orang yang cinta tapi tidak dan mentaati, ada pula yang cinta tapi tidak mentaati. Baik, cinta dan mentaati. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu amat cinta dan mentaati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda sampai ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Baginda sampai ke sebuah perkampungan Bani Najjar. Bertanya, ini tanah siapa ini? Ada unta baginda berhenti di sana. Maka baginda bertanya, ini tanah siapa? Bangkit seorang laki-laki, katanya ini adalah tanah milik 2 orang anak yatim, namanya Sahal dan Suhail. Maka aku ingin membelinya, kata baginda. Maka bila baginda telah membelinya, harga telah dibayar oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan apa diminta oleh baginda? Abu Bakar keluarkan duit. Abu Bakar mengeluarkan duit. Taat dia adalah voluntary, sukarela. Bukan taat dipaksa-paksa, tapi dia adalah taat atas sukarelanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam peperangan Tabuk, itu adalah yang paling amat menduga ketaatan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Di mana bila baginda telah menyuruh mereka untuk menderma sebanyak-banyaknya yang mereka termampu, maka Abu Bakar mendermakan setiap satu sen yang ada di rumah. Langsung tidak ada satu penny pun, satu sen di rumah. Diserahkan keadaan keluarga pada tangan Allah, pada tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai baginda bertanya, ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Katanya, ku tinggalkan untuk keluargaku hanya Allah dan Rasul. Hanya Allah dan Rasul mencukupi bagi mereka. Insan kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab adalah insan yang dulu pernah nak membunuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi bila ia telah beriman pada Allah dan Rasul, ketaatannya adalah amat luar biasa. Amat luar biasa. Umar bin Khattab adalah dikenal sebagai para sahabat yang mudah dan cepat marah. Mudah dan cepat marah, sukar mengawal kemarahannya. Tapi bila baginda bilang jangan buat, dia tak buat. Contohnya, ada seorang laki-laki Yahudi yang telah memberi pinjaman pada baginda sallallahu alaihi wasallam,
makanan yang dihantar kepada orang-orang kampung. Datang seorang kampung pada baginda bilang, "Ya Rasulullah, orang kampung saya kini tiada makanan." Saya beritahu pada mereka, kalau mereka masuk Islam, mereka tidak akan kelaparan langsung. Kini tanaman mereka tidak menjadi. Aku bimbang mereka jadi kafir. Maka baginda itu jam tidak ada makanan. Tanya pada Bilal bin Rabah, sekretari baginda sallallahu alaihi wasallam. Bilal bilang, "Ya Rasulullah, dapur anda sudah berapa hari tidak berasap? Dapur anda sudah berapa hari tidak berasap?" Seorang laki-laki Yahudi overheard, dengar perbualan ini. Dia bilang, "Ya Muhammad, aku boleh berikan pinjaman kepada kamu berupa makanan dan boleh dihantarkan ke kampung sana. Cuma kita buat perjanjian, bila kamu akan bayar balik lah. Bila kamu akan bayar balik." Kan senang. Baginda tidak suspek bahawa dia ni berbuat demikian untuk menduga baginda Nabi Muhammad SAW. Tak salah saya, 3 hari sebelum tiba hari terakhir untuk bayar. 3 hari kan lebih lama, 72 jam. Anything can happen. Dia dah tak sabar, dia datang ke masjid, baginda depan orang ramai. Dia tarik jubah baginda dengan kuat. "Ya Muhammad, bila nak bayar?" Baginda bilang, "Tidakkah saya masih ada tempoh lagi untuk bayar?" Dia bilang, "Iya, aku tahu. Tapi kamu punya keturunan ni memang terkenal suka lambat-lambat bayar. Pasal tu saya takut, saya minta awal-awal. Cepat-cepat bayar." Masya Allah. Jadi Umar dah apa? Dia punya blood dah go upstairs. Umar dia punya blood dah go upstairs. Darah dia dah naik atas lah. Betul blood go upstairs darah dia dah naik kan. The blood go upstairs already. Maka dia bilang, "Ya Rasulullah, izinkan saya pancung kepala sebulan." Padahal dia dah keluar tu, set dah keluar tu. Anytime baginda bilang, "Ya, habis." Dia cuma tunggu baginda punya apa? Instruction. Less than 1 second kepala orang tu dah terguling ni. Ya, baginda bilang, "Ya Umar, tahan dan sarungkan pedang kamu." Dia pun dengar, taat, sah, disarung balik. "Sepatutnya anda menasihatkan saya agar saya cepat-cepat bayar hutang. Dan anda pula sepatutnya nasihatkan si Yahudi ini bersopan saat menuntut dan menagih hutang." Si Yahudi ini dia bilang, "Ya Muhammad, betulnya aku dengar sifat kamu ni dalam Taurat, cuma aku belum lihat. Aku tahu tempoh nak bayar masih ada. Aku dengar banyak sifatmu, akhlakmu, pribadimu dalam Taurat. Kini baru saya tahu benar kata Taurat tentang sifatmu yang mulia. Kini ajarkan aku syahadah. Ajarkan aku syahadah. Dan segala yang kamu bayar balik kepada saya dengan tambahan lagi. Baginda boleh bayar balik hutang bukan exact baginda tambah. Contohnya kalau baginda ambil 300 gantang, baginda tambah lagi mungkin 100 gantang atau 50 gantang sebagai penghargaan baginda Nabi Muhammad SAW atas bantuan seseorang. Kalau anda dapat pinjaman pada kawan anda 20,000, saat anda kembalikan anda bayar balik berapa? Si pemberi hutang tak boleh minta tau. Saya kasih awak 20,000, balikkan 25 itu namanya riba. Tak boleh. Riba adalah haram, interest adalah haram. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa haram. Setiap hutang yang membawa pada manfaat, dia adalah haram dan dia adalah riba. Tapi kalau anda berikan pinjaman 20,000, kemudian dia ada rezeki lebih, dia jual rumah dapat keuntungan yang lumayan, maka bang, saudara, ini wang anda 20,000, ini sagu hati saya 3,000. Sagu hati per saya, penghargaan saya untuk anda 3,000. Ambillah. Itu adalah halal. Itu namanya hadiah. Itu namanya hadiah. Tapi kalau anda tak berkira-kira tau, faham lah kan, kalau anda pinjam dengan Thailand, berapa dia charge? Jadi kamu ambil duit saya 20,000, pandai-pandai lah. Aku tak minta tau, aku tahu haram. Tapi kau faham-faham je lah. Aku tahu haram, tapi kau faham-faham sajalah. Beriak dah tu ini namanya apa? Cekik dah indirectly dia hinting, kasihlah. Ini namanya apa? Mengecek. Itu pun tak boleh. Anda suggesting, anda macam berikan apa? Satu gambaran, kasih balik lebih. Itu adalah haram.
maka anda cuma layak terima pokok wang pokok saja, yang balance anda tidak boleh terima. Itu namanya adalah interest riba, kezaliman yang anda kenakan pada orang yang malang. Dan kalau anda tidak minta isi anda ekstra, maka itu adalah hadiah, penghargaan itu boleh diambil oleh anda. Boleh? Okey. Sa'ad bin Ibn Rabi', Masya Allah, dalam peperangan Uhud, Sa'ad bin Rabi' dia terlalu kepara, tangan dan kakinya cedera, barely can get up, susah nak bangun. Tapi masa sebelum baginda hijrah, mereka pernah berjumpa dengan baginda di kawasan namanya Aqabah. Situlah mereka telah berbaiat. Kita tahu baiat, janji taat setia, make a vow, make a pledge, untuk mempertahankan dan menjaga baginda dengan jiwa raga mereka. Ya, maka bila dalam perang Uhud baginda diserang oleh musuh, maka ada orang berteriak, wahai mereka yang telah berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Aqabah, penuhi janji kamu sekarang. Maka Sa'ad bin Rabi' dah tahu, dia dah buat janji untuk mempertahankan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tak buat, dia telah mengkiri janji. Dia buat, dia telah mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan merangkak macam kisut-kisut, ya. Bukan sistem ngesut lain, ya, itu ciptaan Indonesia. Dia kisut-kisut, dia dekati baginda dengan baki tenaga dia ada, dia cuba menahan serangan. Akhirnya dia pun kecundang. Kerana mentaati apa yang telah ia katakan pada baginda suatu masa dulu di kawasan namanya Aqabah, sampai dipanggil Baiat Aqabah Ats-Tsaniyah, perjanjian Aqabah yang kedua. Sa'ad bin Rabi' telah mentaati, telah berkata akan menjaga baginda sebagaimana dia jaga dirinya, keluarganya dan hartanya. Zaid bin Dithana lagi dahsyat, Masya Allah. Ia telah dihantar ke satu kawasan. Pertama ada orang-orang kampung, orang-orang Badui datang ke Madinah. Kata mereka ni nak pendakwa kerana orang kampung mereka nak belajar Islam. Baginda hantarlah, antara lain adalah Zaid bin Dithana. Zaid telah ditawan dan telah diletak pada salib. Maka datang Abu Sufyan Ibn al-Harb, katanya, ya Zaid, kita boleh buat pertukaran kalau kau nak. Kalau kamu nak, aku bebaskan kau balik ke rumah kamu. Kau bawa Muhammad ke sini untuk kita bunuh. Maka Zaid bilang, ya Abu Sufyan, kalau sekiranya saya berada dekat dengan berada di sisi keluarga saya senang-senang, kemudian saya dengar baginda ditusuk oleh duri, saya tinggalkan keluarga, saya akan menziarahi dan melawat baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau saya tidak ditawan oleh anda dengan keluarga. Dengar si Nabi Muhammad duka, terus saya tinggalkan keluarga dan saya akan merawat Nabi. Kini anda nak saya dibebaskan, balik pada keluarga dan bawa Nabi Muhammad saya untuk kamu bunuh. Kamu tak akan dapat apa yang kamu inginkan. Saya rela mati daripada Nabi saya dibawa ke sini untuk kamu bunuh. Berkata Abu Sufyan, aku tidak pernah melihat seorang menyayangi dan mentaati seseorang sebagaimana sahabat Muhammad mengasihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih dan taat mereka amat luar biasa, sampai tak balik rumah tak apa, dia akan mati. Memang manusia akan teruji kan. Alah, Nabi Muhammad kan hamba Allah, mesti Allah jagalah. Apa salahnya saya saya balik keluarga dan saya bilang pada mereka tempat penyembunyian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam dibuat oleh Al-Hawariyun. Kenal Al-Hawariyun? Siapa dia? Kawan-kawan murid-murid Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Satu dah bilang dengan orang Roman tempat tinggalnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam kan. Akhirnya ia telah diserupakan, namanya Judas Iskariot. Wajahnya telah diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Yang disalib bukan Nabi Isa, tapi adalah dia. Dan orang-orang putih, orang Kristen bilang dia adalah murid yang nombor 13. Jadi nombor 13 adalah nombor suwi.
ada ciri pada suwa-suwi ke morning. Sebagian bangunan di mana-mana dia ada tingkat 11, 12, dia ada 14. Ada yang 11, 12, 13A, 13B, just bukan 13. Bila Apollo 13, tahu keluar roket, dia naik on Friday, Jumaat, 1300 hours, jam 1 petang. Misinya gagal kerana pasal banyak faktor. Pasal apa? Nama roketnya Apollo 13. 13 tu nombor suwi. Terbangnya pun 1300 hours, jam 1 petang. Ya, dan on Friday lagi, Jumaat, lagi dahsyat. Macam orang ni bilang, malam Jumaat, malam Kliwon. Ini semua mengarut. Ini adalah superstitious. Jadi dia terbawa-bawa kepada apa? 13 nombor suwi lah dan sebagainya. Tidak. Namun semua nombor adalah baik. Kita jadikan dia yang tak baik. Jadi kita tidak superstitious. Apa saja sebenarnya no problem. Sebagian orang dia tidak membuat perkahwinan pada bulan Muharram contohnya. Pasal dia bilang itu adalah bulan di mana Nabi, cucu Nabi Al-Husain telah dipancung kepalanya di Karbala. Masya Allah, kalau Sayyidina Husain wafat pada bulan Muharram, tak boleh buat kahwin-kahwin. Kenapa bagi dia wafat bulan Rabiul Awal, you boleh buat kahwin? Mana lebih penting, wafat Nabi ke wafat Sayyidina Husain? Nabi ya. Baginda wafat pada Rabiul Awal, you boleh buat kahwin, boleh buat happy. Bulan Muharram tak boleh. Mana lebih important to you, Sayyidina Husain atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kadang-kadang dia adalah rasional yang tidak logik. Jadi walhasil, jangan kita ikut-ikutkan superstitious yang sedemikian. Maka akhirnya Zaid telah dibunuh oleh orang-orang Makkah dan Zaid wafat, dan dia tidak rela menyerahkan nabinya untuk dibunuh. Dia sanggup mati di tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bila dah taat, dia berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Itulah kasih mesra, sehati dan mulia. Siapa nyanyi lagu itu? Bukan Jamal Abdillah, dia kemudian. Yang first apa? Kirami bukan Harun Hasanata. Oh bukan. Baiklah. Baik. Mukhairik bin Bismillahirrahmanirrahim. Kita balik pada kisah Mukhairik pada Bani Tha'labah. Mukhairik adalah seorang laki-laki Yahudi, bukan Islam. Tapi kagumnya, saya amat kagum. Banyak dalam buku sejarah bilang Mukhairik, the great man of the Jews, laki-laki mulia di kalangan orang Yahudi. Bila baginda berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, baginda telah membuat perjanjian damai antara orang Islam dengan orang-orang yang tidak Islam. Antara lain adalah dengan tiga puak Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah dan Bani Qainuqa. Jadi baginda telah berdamai dengan mereka, buat perjanjian damai. Maka antara perjanjian damai itu adalah kalau orang Islam susah, mereka akan bantu. Dan kalau orang Yahudi susah, orang Islam akan membantu antara satu dengan lain. Banyak keadaan di mana umat Islam selalu membantu mereka. Tapi bila baginda dirundung malang dalam peperangan Uhud, kebetulan pula berlaku pada hari Sabtu. Maka Mukhairik telah bilang dengan semua puak-puak Yahudi, kan kita telah berjanji untuk bantu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kini Muhammad sedang berperang dan nampaknya mereka hampir kalah. Mari kita sama-sama bantu Muhammad kerana memenuhi perjanjian damai kita dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang Yahudi mereka buat alasan tidak mau berperang. Kata mereka, kan hari ini hari Sabtu. Today is Sabbath day. Hari ini adalah hari Sabtu. Kita dilarang untuk bekerja pada hari ini. Therefore, kita tidak akan bantu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana alasannya adalah hari itu adalah hari Sabtu. Maka Mukhairik bilang, kamu sengaja mencari-cari alasan. Masa Muhammad bantu kita, dia tak kira pun hari Jumaat. Dia tak kira hari Jumaat. Kita perlukan bantuan, baginda sedia bantu kita.
Ini baginda perlukan bantuan, meskipun baginda tidak minta, tapi TST lah, tahu sama tahu. Kan kita telah buat perjanjian damai. Kalau kita susah, anda akan tolong. Tapi ternyata orang-orang Yahudi tak mau bantu. Maka Mukhairik, dia adalah seorang rebai. Saya tak tahu apa orang bilang rebai dalam bahasa Melayu. Mana padri Yahudi. Padri Yahudi, dia bilang, kamu tidak mau pergi selamatkan Muhammad, tidak apa. Saya seorang yang akan pergi untuk membantu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekiranya saya gugur, kalau saya mati, pastikan semua harta saya kamu berikan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dalam sejarah dia dipanggil sebagai the Great Jew of Bani Tha'laba. Laki-laki Yahudi yang hebat di kalangan Bani Tha'laba. Meskipun tidak Islam, tapi dia membantu baginda sallallahu alaihi wasallam dan memenuhi janjinya untuk bantu baginda. Kalau umat Islam dalam keadaan susah, bahkan yang paling hebat, dia membagikan, dia telah mewasiatkan kalau dia mati, hartanya diberikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Best tak? Luar biasa. Kadang-kadang ada orang sama agama, dia janji bulan dan bintang dan matahari, anything happen dia akan bantu. Tapi bila benda itu berlaku, dialah yang paling jauh daripada kita, kan? Tapi si Mukhairik daripada Bani Tha'laba memang amat luar biasa. Meskipun tidak beriman sebagai seorang Muslim, tapi dia berjanji untuk membantu baginda, sebagaimana dimeterai dalam perjanjian damai antara orang-orang Islam dengan orang-orang Yahudi. Akhirnya wafat dan dia bilang hartanya diberikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta tapi tak mentaati. Abdul Uzza adalah Abu Lahab. Dialah yang masa umat Islam telah diboykot pada tahun 5 lepas kenabian di satu tempat nama Syekh Abi Talib. Syekh Abi Talib. Situlah umat Islam telah dikuarantin selama 3 tahun. Abu Lahab awal-awal dah keluar, bang, I'm not from you, okay? Aku bukan daripada golongan kamu. Aku akan bersama dengan orang-orang yang Arab Quraisy yang lain. Aku tak ada kena-mengena dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan saat baginda lahir, bukan main sayang, kasih sangat, happy sangat bila baginda dilahirkan. Tapi bila baginda menyeru pada Islam, orang yang paling dia benci adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia dengan isterinya pun jahat. Nama isterinya namanya Ummu Jamil, sama juga jahat. Wamra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Isterinya pun bakal masuk neraka, bawa kayu api yang bakal membakar dirinya sendiri sampai ke lehernya. Mana api yang sampai ke leher dan membakar Ummu Jamil, isteri kepada Abu Lahab ataupun Abdul Uzza. Abu Talib dicinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Piara baginda sejak usia baginda 9 tahun atau 10 tahun. Dan dia bila baginda dah jadi rasul, dia bilang dengan Nabi Muhammad, ya anak saudaraku, ya keponakanku, pergi ke mana kamu suka dan cakap apa yang kamu suka. Dan aku demi Allah tidak akan benarkan mereka mengganggumu atau mencederakanmu, wahai anak saudaraku. Dia betul sayang dan kasih. Kewafatannya buat baginda amat sedih. Itu adalah tahun digelar sebagai Amul Huzun, tahun perkabungan, tahun sedih bagi baginda. Di mana lepas wafat Abu Talib, 3 bulan lepas tu wafat isteri baginda yang pertama yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Itu tahun Amul Huzun, tahun perkabungan. Baginda sedih. Kenapa? Di mana Abu Talib amat sayang dengan Nabi, bahkan sayang baginda lebih daripada anaknya sendiri. Tapi bila baginda ingin berdakwah padanya, saat dia hampir menghembuskan nafas terakhir, benda yang disebut oleh Abu Talib amat buat baginda rasa sedih dan kecewa. Kata Abu Talib, aku tetap atas agama datuk nenek moyangku. Aku tetap atas agama datuk nenek moyangku. Maksudnya tetap atas agama si penyembah berhala, menyembah 360 berhala, masih dalam agama syirik. Pasal itulah bila satu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
minta Nabi doakan agar bapanya yang bernama Uthman. Uthman nama gelarannya Abu Quhafa. Uthman nama Abu Bakar punya bapa adalah Abu Quhafa. Ya Rasulullah, doakan agar ayah saya peluk agama Islam. Nabi Muhammad berdoa dan tak lama kemudian Abu Quhafa atau Uthman bapaknya Abu Bakar peluk agama Islam. Abu Bakar datang berjumpa dengan Nabi dan dia menyatakan kegembiraannya. Pada masa yang sama dia pun rasa sedih. Bila dia sedih, bagi dia tanya, kenapa ya Abu Bakar? Patutnya kamu gembira, ayah kamu telah memeluk agama Islam. Kata Abu Bakar, alangkah baiknya kalau tempat ayah saya adalah tempat paman anda Abu Talib. Faham tak maksudnya? Bapak saya dah peluk agama Islam, ya, alangkah baiknya tempat bapak saya itu ada tempat pakcik anda, pasti ia lebih menggembirakan anda. Pasal para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka buat semua hanya untuk buat baginda gembira, ya, mereka sebut berkorban asalkan baginda bergembira. Tapi namun takdir ilahi, Abu Talib wafat bukan atas agama Islam. Dulu pernah baginda berdoa lepas wafatnya Abu Talib, berdoa pada Allah. Lepas tu Allah turunkan ayat, tidak patut seorang Nabi mendoakan pada seorang semasa hayatnya ia tidak mengiktiraf, tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau anda ada saudara mara yang tidak Islam, masa hayat anda boleh doakan mereka, minta diampunkan, diberikan hidayat, diberikan kesihatan, panjang umur, murah rezeki. Tapi kalau mereka wafat dan tidak beriman pada Allah, maka doa anda sudah tidak dapat diteruskan lagi. Anda tidak boleh doa pada Allah, ya Allah masukkan dia ke dalam syurga, boleh? Tak boleh kan? Ada seorang laki-laki namanya adalah Abu Lu'lu', pembunuh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia adalah laki-laki Majusi tapi berbangsa Parsi, orang Iran, daripada sebuah kota namanya Nahawan. Kalau anda berada di Iran, ada satu keramat besar, keramat Abu Lu'lu' An-Nahawandi. Dan di sana dia adalah Majusi, kuburnya Masya Allah macam keramat besar. Dan banyak orang datang ke sana, yang berserban, yang berjubah. Orang Islam mendatangi kubur seorang laki-laki Majusi kerana mereka gembira dia membunuh musuh mereka. Siapa musuh mereka? Umar Ibn Khattab. Ada orang tak suka Umar Ibn Khattab, dan kalau ada orang bunuh Umar, mereka akan support, mereka akan gembira. Maka mereka kerap masuk ke kubur Abu Lu'lu' An-Nahawan. Mereka berdoa, ya Allah, kumpulkan kami bersama Abu Lu'lu' dalam syurga. Kalau dia doa, Abu Lu'lu' ni Majusi. Kerana dia bunuh Umar, you jadikan dia hero. Tapi dia Majusi, anda berdoa dikumpulkan dengan dia dalam syurga. Does that make sense? Masuk akal tak? Inilah bila insan yang mungkin hatinya buta di iman yang sebenar. Musuh Islam, si Majusi, bunuh khalifah kedua. Nabi bilang kalau ada Nabi lepasku, Umar lah orangnya, ya. Orang tu didewakan, dijadikan keramat besar di kota negeri Iran, di Nahawan. Mereka berdoa, ya Allah kumpulkan kami bersama Abu Lu'lu' dalam syurga. Dan Abu Lu'lu' takkan masuk syurga kerana dia adalah Majusi, dia bukan Muslim. Dan on top of that, dia bunuh sahabat Nabi yang kedua paling unggul, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kan? Dari Abu Talib malangnya wafat tanpa beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah mengucap dua kalimah syahadat. Akhir ucapannya, aku kekal atas agama datuk nenek moyangku. Jadi Abu Talib tidak beriman pada Allah. Masa baginda mula-mula berdakwah, Abu Talib masih 50-50. Tahu 50-50 lah? Setengah-setengah. Dia bilang, ya Muhammad, kalau aku masuk Islam, apa kerabat akan cakap? Apa orang akan cakap? Apa Bani Hashim akan cakap? Dia bimbang apa orang cakap, sedangkan yang benar telah terhidang di hadapan dia. Do you care when truth is presented in front of you? You must say 50-50 ya. Peduli apa kan?
Kebenaran sudah ada depan mata, anda terima saja. Yang anda bimbangkan tentang apa orang cakap ni kenapa? Memang kebenaran memang pahit. Qulil haqqa walau kana murra, berkatalah yang benar meskipun pahit. Tapi jangan bimbang, orang berkata benar, tidak berkata yang bersulam kepalsuan, akan pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebenaran berada depan Abu Talib, tapi dia masih ragu-ragu, takut orang cakap itu dan ini, itu dan ini. Anda masih bimbang lagi ke? Kalau anda buat yang benar, anda takut orang cakap? Wala yakhafuna laumata laim. Ya, mereka tak peduli kata-kata orang yang suka bawa mulut. Ya, dia cakap anda buat yang betul, insya-Allah tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Abu Talib tidak berani nak masuk Islam kerana takut orang itu, orang ini, orang cakap itu dan ini dan sebagainya dan sebagainya. Sayang kan? Kesian ya. Baik, Abu Lubabah, kita dah sebut tentang dia yang telah pergi ke Yahudi Bani Quraidah. Dan dia telah tersebut, sama ada sengaja atau tersebut sesuatu yang baginda bilang jangan cakap. Dia telah mengkhianati Nabi dan tidak mentaati apa yang baginda pesankan kepada dirinya. Yang terakhir adalah Ibn Abil Balta'a. Anda tahu bila umat Islam telah memeterai perjanjian damai dengan orang-orang Mekah pada tahun 6 lepas hijrah. Tahun 6 lepas hijrah baginda bermimpi. Baginda mimpi, baginda pakai kain ihram dan baginda bertawaf keliling Kaabah. Maka baginda pun pergi ke Bir Ali atau Zul Khulaifah, miqat buat umrah daripada Madinah. Bir Ali lebih kurang 7 km jaraknya daripada Masjid Nabawi, dan mereka pun lebih kurang 1,400 orang menuju ke Mekah dan berkhemah di Hudaybiyah. Kini Hudaybiyah dah tak ada. Maka orang-orang musyrikin yang janji 10 tahun tidak boleh perang, mereka yang mengkhianati perjanjian damai, baru 1 tahun setengah lepas perjanjian damai Hudaybiyah, mereka start attack umat Islam. Maka baginda pun dalam dengan para sahabat, kita akan masuk ke Mekah dan menawan Mekah. Dan ini bakal berlaku pada tahun 8 lepas hijrah, dan ia berlaku pada bulan Ramadan. Dan 10,000 para sahabat telah dapat dibentuk untuk menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Tiba-tiba ada seorang sahabat namanya Ibn Abil Balta'a secretly, secara rahsia, telah menulis surat dan dipesan, dititipkan pada seorang wanita yang memakai sanggul. Surat itu berisi kandungan memberitahu orang musyrikin bahawa umat Islam akan datang untuk menyerang mereka pada bulan ini, bulan Ramadan. Suruh orang musyrikin standby. Anda orang Islam, anda tulis surat pada musuh untuk mereka standby, kita nak datang. Ini taat ke mengkhianati? Anda dah berkhianat kan? You betray Nabi kan? Tapi maka lepas surat itu ditulis, dihantar kepada wanita ni, maka baginda bilang Ali bin Abi Talib dengan seorang lagi sahabat, ya Ali, kau dengan seorang lagi sahabat pergi ke Bir Ali, Zul Khulaifah. Situ kamu akan dapat lihat seorang wanita yang bersanggul, dan pada sanggulnya ada apa? Ada surat yang nak dititipkan kepada orang Mekah musyrikin, memberitahu mereka tentang kedatangan kita. Dan Ali bin Abi Talib pecut kudanya dan sampai ke sana, nampak wanita sebagaimana yang disifatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Diminta keluarkan surat, wanita tetap in denial, dia tetap menafikan. Maka bila Ali bilang, Nabi kami tidak pernah berdusta, dan kalau kamu tidak keluarkan itu surat, kami akan buat body search. Dengan body search, jeng takut dia. Sama wanita kalau kena body search kan dia aib, malu kan. Tahu body search tak? Macam orang pegang lah semua. Wah, dia dengar nak kena apa? Nak kena RABA kalau kabut dia. Tahu RABA? Apa RABA? Kena raba, takut kan? Dia keluarkan sanggulnya surat itu. Of course wanita itu tak boleh dipersalahkan. Dia cuma messenger, postman. Tapi sekarang namanya bukan postman, namanya postnita. Ingat lagu Rahim Rahim? Lagu Postnita.
Tak ingat Anda ni kira dah moden sangat Ada lagu namanya Rahim-Rahim Postnita yes. Itu lagu Postman lah, lagu The Carpenters kan. Baik, kita bilang apabila surat itu dah didapati, dibawa pada baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda periksa surat itu. Maka mereka mengadakan CSI, Crime Scene Investigation. Carilah siapa culpritnya kan. Tak boleh tuduh-tuduh sembarangan kan. Maka dia mati surat itu ditulis oleh Ibn Abil Balta'a. Dia dipanggil dan dia mengaku ia telah menulisnya. Bagi dia tanya, kenapa kau tulis surat ini? Kan ini satu pengkhianatan. Dan ya Rasulullah, saya tetap beriman dan saya belum murtad. Saya buat demikian kerana terpaksa. Kenapa? Keluarga saya berada di Mekah. Saya takut mereka mengapa-apakan keluarga saya. Saya fikir kalau saya tulis surat beritahu kedatangan kita, mereka akan menghargai jasa saya dan tidak akan mengapa-apakan keluarga saya. Kata orang putih, I scratch your back, you scratch my back lah. I do you a favor, you do me a favor lah. I bilang pada you kedatangan orang Islam, you janganlah kacau family saya. Macam tu kan. Jadi Umar marah. Dia pun dah siap nak pancung kepala si fulan. Bagi dia bilang, ya Umar, jangan. Kan dia juga adalah salah seorang antara pejuang Badar. Dan para pejuang Badar telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ampunkan mereka yang pernah berjuang dalam perang yang pertama dalam Islam, tahun 2 Hijrah, perang Badar. Maka bagi dia memaafkan Ibn Abil Balta'a kerana tidak mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walhasil, ada di kalangan para sahabat yang mungkin kerana terpaksa mereka tidak mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang sengaja, macam Ka'ab bin Malik dalam perang Tabuk. Ka'ab bin Malik bilang, aku nak pergi perang ni, tapi kebun kurma sedang mengeluarkan banyak buah-buahan. Saya pula ada kuda yang pantas. Why not? Saya petik dulu, saya jual dulu, lepas tu saya kejar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Catch up, betul tak? Menyusul. Itu kata dia, itu planning dia. Kemudian bila baginda dah balik lepas 3 bulan, dia belum habis berniaga. Maka bila baginda sampai ke Madinah, baginda terus masuk ke masjid dan buat 2 rakaat sunat. Sunat apa? A. Tahiyat masjid, B. Salat istikharah, C. Salat hajat, D. Salat taubat, E. Salat tasbih, F. Salat pulang daripada pelayaran. Dah jawapan ni dah tahu pun ya. Pulang daripada pelayaran, salat rujuk minas safar ya. Salat pulang daripada pelayaran. Lepas tu mereka ada 3 orang yang tidak turut serta berperang, masing-masing memberikan alibi. Itu alibi, alasan-alasan. Kata ya Rasulullah, saya tak ada alasan dan saya tidak boleh berbohong dengan anda Rasulullah. Saya tak ada alasan untuk tidak turut serta dalam peperangan itu. I disobeyed you. Saya tidak mentaati anda. Maka bagi dia, pulang kamu ke rumah masing-masing. Tunggu perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas Ka'ab balik, lagi 2 pun balik, Allah turunkan perintah bahawa umat Islam tidak boleh berurusan dengan mereka, tak boleh jawab salam mereka, tak boleh kahwin anak mereka. Langsung cut off, terputus. Ka'ab bin Malik bilang, saya rindu dengan Nabi, saya datang ke masjid dan saya beri salam Nabi dan saya perhatikan bibir baginda. Kalau bibir baginda bergerak menjawab salam saya, ternyata baginda tidak menjawab salam saya. Bila saya bersalat, saya perasan Nabi take glimpses. Tahu kita glimpses tak? Apa dia? Curi-curi pandang. Dan aku habis salam, aku sebalik, baginda pandang arah lain. Lepas kusangka 40 hari sudah habis, aku dapat surat daripada Raja Ghassan, Raja Rom. Dia bilang, ya Ka'ab bin Malik, kami dapat tahu kau telah diputuskan hubungan dengan nabimu dan orang Islam. Ini kami mengundang kamu untuk menyertai kami, untuk dapat mengalahkan Muhammad dan umat Islam. Kau akan diberikan pangkat tinggi dan harta yang banyak. Ka'ab bilang, ya Allah, lepas satu dugaan, lebih satu dugaan lebih besar datang.
untuk mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan turut serta dengan orang Rom memerangi Nabi dan umat Islam. Di balik ke rumah dia bakar tu surat agar ia tidak langsung terduga untuk merujuk pada tawaran Raja Ghassan tersebut. Bila lepas 40 hari ditambah lagi 10 hari. Kali ini pula setiap isteri-isteri mereka yang tidak berperang kena balik ke rumah mak bapak mereka. Satu antara tiga yang tidak turut serta dalam perang Tabuk tu, mereka isteri datang dengan Nabi, "Ya Rasulullah, suami kami sudah tua, mereka tiada kehendak." Faham apa pun tak ada kehendak, dah cool down. Suami dah tak minat. Boleh tak kami terus melayan mereka? Tidak, kamu kena balik ke rumah ibu dan ayah kamu. Terpaksa prajurit-prajurit ini tak perang, ditinggal berseorangan. Maka pada penghujung hari yang ke-50 baru Allah mengampunkan mereka, dan Ka'ab bin Malik berada di atas bumbung rumahnya dalam keadaan yang pasrah. Dia dapat berita baginda hantar seorang laki-laki sampaikan berita pada mereka yang tak turut serta dalam perang Tabuk, dosa mereka telah diampunkan. Ka'ab buka baju luar, kan orang Arab ada dua lapis baju. Baju luarnya dikasih pada si penyampai berita. Terus dia lari ke Masjid Nabawi dan dia nampak baginda berada di pintu Masjid Nabawi menanti kedatangan Ka'ab bin Malik dengan tangan yang terbuka. Akhirnya Ka'ab bin Malik pun kembali ke dekapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Why? Kenapa kau tak perang? Perintah Allah untuk perang, kamu pula tidak perang. Mana kamu telah tidak mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang diampunkan dalam 4 kategori ini adalah Abu Lubabah diampunkan, Ibn Abil Bata'ah diampunkan, dan juga Ka'ab bin Malik beserta lagi 2 orang yang tidak turut serta dalam perang Tabuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana anda dapat mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anda mengenali insan yang anda ingin contohi, mana anda kena belajar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan belajar sirah yang benar. Belajar sirah yang benar. Setiap daripada anda, kisah Nabi Daud pun dah dimasukkan dengan kepalsuan. Kisah Nabi Nuh lagi dahsyat. Bible-nya version apa? Bila Nabi Nuh dengan umatnya melabur di Gunung Judi, maka dia telah celebration, telah minum-minum sampai mabuk. Nabi Nuh sampai mabuk, sampai baju semua terbuka. Maka dia bilang satu antara anak perempuan Nabi Nuh inginkan zuriat daripada ayahnya, dan dia telah menyetubuhi Nabi Nuh ayahnya sendiri. Akhirnya dia bunting. Dahsyat tak? Mana anak Nabi Nuh boleh setubuh dengan bapa dia Nabi Nuh? Nabi Nuh pula mabuk sampai baju terbuka. Astaghfirullahaladzim. Pemalsuan terhadap Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ini kena anda tepis. Anda kena tapis. Mana-mana kisah Nabi yang tidak benar, anda kena pastikan ia anda nafikan. Anda kena nafikan kerana ia menjatuhkan maruah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau terlalu mendewakan baginda dengan sesuatu yang sebetulnya tidak pernah berlaku. Anda tidak boleh bilang baginda demikian tapi benda ini tidak pernah berlaku. Itu artinya mencipta pembohongan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak boleh. Mengimani ajaran orang yang dibawa, orang yang membawa ajaran itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapatnya semua adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah Muhammad, aku adalah manusia seperti kamu dan aku diberikan wahyu oleh Allah. Ajaran baginda semua adalah ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengimani Allah dan Rasul sebagai benar. Apa ajaran Allah dan Rasul sebagai benar. Dan nombor 3, mengetahui bagaimana suatu contoh itu dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, namanya metodologi atau manhaj atau cara suatu itu dibuat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kami buat ibadat haji, semasa kita telah berada di Arafah. Hari Arafah, kami sejak saya ada bawa berapa orang Pakistan. Orang Pakistan, mereka bermazhab Hanafi.
Orang-orang Pakistan mereka bilang mereka boleh kasar, tapi mereka tak jamak. Tahu kasar? 4 menjadi 2, 4 menjadi 2, 3 menjadi 1,5 maghrib 3 rakaat. Oh tak boleh 4 lagi lah. Okey, 4 menjadi 2. Tapi mereka tak boleh combine, tak jamak takdim dan takhir. Kita di Arafah, kita bila salat zuhur 2 rakaat, bawa ke depan asar 2 rakaat, jamak takdim. Mereka tidak buat, mereka buat, kita boleh buat zuhur 2, tapi bertiba asar, buat asar 2. Saya bilang antara pendapat imam anda dengan perbuatan Nabi, lebih afdal anda buat apa yang Nabi ajar. Masa baginda berada di Arafah, baginda buat zuhur 2 rakaat dan jamak takdim asar 2 rakaat. Kalau imam anda buat yang tidak menyamai, anda dalam keadaan dilema, tapi anda kena buat keputusan mana yang anda nak buat. Maka anda kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas reason baru dia nak terima, kerana terlalu fanatik dengan ajaran Nabi dia, imam dia, sehingga ia membelakangkan ajaran sebenar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Right? Seterusnya, mengetahui apa tu khususiat Nabi dan umum untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bilang Nabi Muhammad masa baginda istinja tak keluar air tau, tak keluar najis, keluar macam laser, hilang, macam cair, hilang. Isan mengaruh nyawa ni. Kan para sahabat siapkan air istinja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau keluar cair, buat apa nak sibuk? Harus ada dua. Faham tak? Nabi tak ada bilang pun bila saya istinja tak keluar kencing, tak keluar tahi. Tidak, keluar juga. Masa tu baginda beristinja, baginda pakai air, dan air selalu disiapkan oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda ni pun adalah najis, kerana kata manusia ada air kencing dan juga ada apa? Ada tahi. Dan juga baginda pun laki-laki macam biasa. Satu, baginda mampu mengandungkan isteri baginda sampai dapat berapa orang anak? Dengan Khadijah 6 orang anak. Kalau keluar cahaya, tak keluar mani, mana boleh pregnant? Come on, berdiri atas alam nyata, sayang pada Nabi, tapi jangan keterlaluan. Apa yang tidak betul jangan disebar-sebarkan, yang betul disebar-sebarkan. Khususiat Nabi adalah amat banyak. Contohnya baginda boleh berpuasa berhari-hari, baginda boleh berpuasa lebih pada, boleh beristeri lebih pada 4. Itu adalah pengkhususan hanya untuk Nabi-Nabi saja. Sikit hari ada seorang ustaz dikahwin berapa? 10. One shot Masya Allah. Saya rasa dia keluar pun mungkin dia dah meninggal. Dia mijil berapa tahun? 45 tahun. Usia lebih kurang 40, 45, 85. Kalau umur dia panjang lah mungkin dia dapat keluar lah Anak dah besar pun dia tak nampak kesian. Pasal memang tidak ada sedemikian. Tidak ada sedemikian. Itu adalah khusus untuk Nabi SAW. Seterusnya, meyakini bahawa agama telah sempurna waktu baginda wafat dan tidak boleh menerima penambahan pada agama. Baginda, masa baginda wafat, sebelum itu dah turun ayat di Hajjatul Wada, masa baginda berada di Arafah, surah Al-Ma'idah ayat 3 tak salah saya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini di Arafah, hari Jumaat 9 Zulhijjah, telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kulengkapkan atasmu nikmatku dan aku redha kamu semua beragama Islam. Dah cukup. Jadi agama dah sempurna. Saat baginda wafat, tak payah nak tambah-tambah atau nak dikurangi. Dan terakhir, anda melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan ini adalah ajaran baginda dan pasti diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi saya buat, maka saya pun melakukannya. Mungkin anda boleh start sebagai yang kecil. Baginda biasa berpuasa Isnin dan Khamis kan? Isnin dan Khamis. Jadi anda boleh buat azam, aku nak puasa Isnin dan Khamis, kerana dia adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW. Baginda sendiri buat. Bila baginda tanya kenapa puasa Isnin dan Khamis, baginda berkata, amalan anak Adam diperiksa 2 kali seminggu. Maksudnya, anda punya amalan dengan amalan saya, Allah periksa setiap Isnin, setiap Khamis.
Dan baginda bilang, aku suka saat amalanku diperiksa oleh Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Aku dalam keadaan berpuasa. So as a start, anda boleh start puasa Isnin Kamis, Isnin Kamis, Isnin Kamis sampai ke akhir hayat kita. Tapi dengan syarat, doktor bilang makcik boleh puasa, makcik boleh puasa. Doktor bilang jangan puasa makcik, dangerous, tolong jangan puasa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan suatu jiwa melebihi apa yang dimampui olehnya, insya-Allah. Nampaknya kita pun